Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala dapat bersama-sama kita pada malam ini berkumpul. Kemudian kita teruskan dengan majlis ilmu. Jadi insya-Allah pada malam ini kita menyambung kembali perbahasan daripada kitab Al-Yaqutun Nafis dalam bab Dima'ul Hajj, dalam bab Dima'ul Hajj. Perkara ini tak ada dalam matan. Perkara ini tak ada dalam matan, hanya ada dalam syarah Mu'nisul Jalis. Ala kulli hal kita baca jugalah tatmiman lil faidah insya-Allah. Jadi saya ganti juga malam ni supaya hari Khamis ni boleh terus kita mulakan perbahasan mengenai al-bay'. Jadi insya-Allah yang tak sempat pada malam ini, yang tak boleh bersama dengan kita pada malam ini, boleh dengar secara rakaman insya-Allah. Jadi kita baca yang Syekh Mustafa sebut, tatimmatun, muka surat 484. La budda minha fi bayani dima'il haji. Kesempurnaan iaitu yang membincangkan tentang dam-dam haji. Dima'ul wajibatu 'alal haji wal mu'tamir arba'atu anwa'. Dam haji yang wajib ke atas, dam denda lah, yang wajib ke atas orang yang haji dan juga orang yang buat umrah, 4 perkara, 4 jenis. Yang pertama kita panggil ad-dam al-murattab al-muqaddar. Itu dam yang pertama, ad-dam al-murattab al-muqaddar, ataupun nama lain ialah ad-damut tartib wa taqdir. Yang kedua ialah ad-dam al-murattab al-mu'addal, ataupun nama lain ad-damu at-tartib wa ta'dil. Yang ketiga ialah dam al-mukhayyar al-mu'addal, dam al-mukhayyar al-mu'addal, ataupun nama lain dia ialah ad-damu al-takhyir wa ta'dil. Yang terakhir ialah ad-damul mukhayyar al-muqaddar, ataupun nama lain dia apa dia? Ad-damu at-takhyir wa taqdir. InsyaAllah kita baca yang pertama. An-naw'ul awwal ad-damul murattab al-muqaddar. Dam yang pertama ialah dam yang kita panggil dam al-murattab al-muqaddar. Walahu 9 asbab. Dan bagi dam ini ada 9 sebab. Maknanya bila berlaku salah satu daripada 9 sebab ni, wajib bagi dia bayar dam. Dam jenis apa? Dam jenis al-murattab al-muqaddar. Faham tak? Naam. Yang pertama ialah at-tamattu'. Yang pertama ialah at-tamattu'. Apa dia at-tamattu'? Al-mutamatti' ialah orang yang buat umrah dahulu, setelah selesai umrah, tahallul daripada umrah, kemudian dia buat haji. Itu kita panggil al-mutamatti'. Al-mutamatti'. Adakah al-mutamatti' wajib bayar dam semata-mata dia buat haji secara tamattu'? Jawapannya tidak. Malah al-mutamatti' wajib dam dengan 4 syarat. Dengan berapa syarat? 4 syarat. Yang pertama ialah an yuhrima bil umrah fil hajj fi ashhuril hajj. Mesti dia berihram dengan umrah pada musim haji. Pada bulan haji. Apa bulan haji? Bulan haji ialah Syawal, Zulqa'dah dan al-ashhurul awal min Zulhijjah. Syawal, lepas tu Zulqa'dah, lepas tu 10 hari pertama daripada Zulhijjah. Itu syarat pertama. Apa syarat pertama? Mesti al-mutamatti' tu berihram dengan umrah pada bulan haji. Yang kedua, wa an yahujja fi nafsil 'am alladhi adda fihi al-umrata. Wa an yahujja fi nafsil 'am alladhi adda fihi al-umrata. Yang kedua hendaklah mutamatti' itu melaksanakan haji
pada tahun yang sama dia mengerjakan umrah. Pada tahun yang sama dia mengerjakan umrah. Jadi syarat kedua bagi mutamattu' apa dia? Hendaklah mutamattu' itu melaksanakan haji pada tahun yang sama dia melaksanakan umrah. Di tahun yang sama dia buat umrah, lepas tu dia buat haji. Nah, syarat ketiga, wa alla ya'uda ba'da al-umrah ila miqatin min mawaqitil haji yuhrimu minhu. Syarat ketiga, hendaklah al-mutamattu' itu tidak kembali selepas selesai umrah ke salah satu daripada miqat haji. Jadi mutamattu' ni orang yang buat haji dulu, buat umrah dulu. Bila habis umrah, dia nak ihram haji kat mana? Kat Mekah. Tak? Okey. Boleh. Dia ihram haji di Mekah. Di tempat dalam Mekah tu lah. Jadi kalau dia ihram haji bukan di Mekah, malah di miqat yang dia masuk sebelum ni. Jalan Lam ke ataupun Dzulhulaifah ke, ikutlah. Tak, maka ketika itu kita sebut tak wajib bagi dia dam. Jadi nak wajib dam, apa syarat dia? Dia habis umrah. Untuk dia ihram haji tu, dia ihram dalam Mekah tu juga. Dia tak keluar ke miqat yang dia masuk baru ni. Contoh dia masuk baru ni melalui Yalam Lam, masuk ihram umrah. Lepas selesai umrah, dia tak kembali ke Yalam Lam untuk ihram haji. Bila tak kembali, waktu tu wajib dam lah. Kalau dia kembali semula ke Yalam Lam untuk ihram haji, maka tak wajib baginya dam. Syarat yang keempat ialah wa an la yakuna maskanuhu duna marhalatayn minal haram. Hendaklah tempat dia tinggal tidak kurang daripada 2 marhalah daripada tanah haram. Maknanya kalau tempat dia tinggal itu kurang daripada 2 marhalah daripada tanah haram, maka tak wajib baginya dam disebabkan tamattu'. Faham tak? Seperti ahli Jeddah, antara dia dan juga tanah haram tak kurang dari 2 marhalah. Jadinya bagi ahli Jeddah ni, kalau buat haji secara tamattu', maka tak wajib apa? Tak wajib dam. Jadi kesimpulan dia, seseorang yang buat haji tamattu', kita sebut wajib baginya dam al-murattab al-muqaddar, tapi dengan 4 syarat. Gugur satu syarat, maka tak wajib dam ke atas diri dia. Syarat pertama, tak mesti dia berihram pada bulan haji Syawal, Zulqa'dah dan 10 hari pertama Zulhijjah. Yang kedua, mesti dia buat haji dalam tahun yang sama. Tahun yang sama dia buat umrah. Umrah tahun tu, haji tahun tu juga dia buat. Yang ketiga, lepas dia menunaikan umrah, dia berihram di Mekah. Dia tidak keluar untuk berihram di miqat yang dia berihram ketika mana dia buat umrah mula-mula tu. Tak? Okey. Kalau keluar juga, dia ihram kat luar, maka tak wajib dam. Yang keempat mesti tempat dia duduk, tempat dia tinggal lebih daripada 2 marhalah daripada tanah haram lah. Tak? Tu contoh Malaysia ke, duduk di Thailand ke. Tapi kalau duduk di Jeddah, yang mana Jeddah ni antara dia dengan tanah haram lebih kurang daripada 2 marhalah, maka ketika itu ahli Jeddah kalau buat haji secara tamattu' tidak wajib apa? Tidak wajib baginya dam. Faham tak? Nah. Okay, yang kedua, asani al-qiran. Sebab kedua yang mewajibkan ad-dam al-murattab al-muqaddar. Nanti kita terang apa dia dam al-murattab al-muqaddar ni. Sebab yang kedua yang mewajibkan seseorang tu membayar dam al-murattab al-muqaddar ialah al-qiran. Bila mana seseorang tu melaksanakan haji secara qiran. Apa dia qiran? Seseorang yang himpunkan haji dan umrah dalam satu ihram. Itu qiran. Contoh Zaid ihram haji dan umrah, dia buat haji dan umrah dengan satu ihram. Maknanya bila tawaf, sekali tawaf saja, sa'i saja untuk umrah dan juga haji.
Tawaf sekali tawaf sahaja 70 singan untuk umrah dan juga haji. Itu kita panggil sebagai qiran. Okey, qiran wajib bayar dam al-murattab al-muqaddar, tapi dengan dua syarat. Yang pertama, alla ya'ud al-qarin li miqati hajjin yuhrimu minhu bil hajj. Dia tidak kembali ke miqat yang dia buat haji. Kalau dia kembali keluar berihram di miqat dia buat haji, maka ketika itu tak wajib apa? Tak wajib dia bayar dam. Boleh? Kat sini ditulis alla yarji'a ila al-miqat fayasqutu ad-damu bi syarti an yarji'a ila al-miqati ba'da dukhulihi Makkah wa qabla talabbusi bi nusukin kawuqufin aw tawafi qudum. Jadi syarat untuk qarin wajib bayar dam al-murattab al-muqaddar. Yang pertama, dia tidak kembali ke miqat. Maksudnya apa? Orang yang qarin ni ada kali dia masuk ke dalam Mekah, ada kali dia masuk ke dalam Mekah tak ke tanah haram lah, dalam keadaan belum berihram. Okey, bila dia masuk dalam Mekah, dia ihram di Mekah tu juga, bukan dia ihram di miqat. Dalam Mekah baru ihram. Lepas tu dia buatlah amalan tu, dia buat qiran, maknanya bila tawaf tu cover untuk umrah dan juga haji. Ketika itu kita sebut apa? Wajib dam. Tapi kalau dia masuk ke Mekah tak, tanpa ihram, dia masuk ke Mekah tanpa ihram. Dia masuk ke Mekah tanpa ihram. Okey. Ketika dia nak ihram haji dan umrah yang kita panggil sebagai qiran, dia keluar balik. Dia keluar balik ke miqat dan dia ihram di miqat. Maka ketika itu kita sebut tak wajib dam. Sebab apa? Sebab dia kembali ke miqat semula. Syarat yang kedua untuk wajib miqat, wajib dam ialah mesti tempat tinggal dia tidak kurang daripada 2 marhalah. Kalau tempat tinggal dia kurang daripada 2 marhalah dengan tanah haram, maka tak wajib dam. Macam tadilah ahli Jeddah, ahli Jeddah, tempat dia dengan tanah haram kurang 2 marhalah. Jadi kalau puak-puak ahli Jeddah ni ihram secara qiran ataupun tamattu', kita sebut tak wajib bayar dam. Nah. Yang ketiga, wasalisu fawatul wuquf bi Arafah. Mereka yang terlepas wukuf di Arafah. Contoh terlambat ke lagu mana? Tak, akhir sekali terlepas wukuf di Arafah, maka wajib baginya ad-dam al-murattab al-muqaddar. Yang keempat, tarku rami salasi hasayatin fa aktsar min hasayatil jamaratil arba'. Meninggalkan melontar 3 batu dan ke atas daripada batu-batu jamarah yang 4. Hari ke-10, hari ke-10 kita lontar 7 batu, jamratul aqabah. Ke-11 kita melontar jamratul sughra, usta, kubra, 21 batu. Begitu juga hari ke-12 dengan 13. Boleh? Tu. Jadi kalau tinggal 3 biji batu sahaja daripada keseluruhan, daripada hari ke-10 sampai hari ke-13, maka wajib bagi dia bayar apa? Ad-dam al-murattab al-muqaddar. Yang kelima, meninggalkan mabit di Mina sepanjang ayam tasyriq tanpa keuzuran. Ayam tasyriq apa? 11, 12, 13. Jadi kawan ni tak bermalam langsung di Mina sepanjang 3 hari ni. Tak bermalam tu pula tanpa uzur. Dan dia itu pula tidak nafar dengan nafarul al-awwal. Tak. Maka ketika itu wajib dam al-murattab al-muqaddar. Yang keenam, tarkul mabit bi Muzdalifah lailatan nahri bila uzrun. Meninggalkan bermalam di Muzdalifah pada malam hari raya tanpa keuzuran. Juga wajib membayar dam al-murattab al-muqaddar. Yang ketujuh, meninggalkan tawaf wada' tanpa uzur. Yang ke-8, melangkaui miqat. Orang yang nak buat haji ataupun umrah, tak, dia melangkaui miqat dalam keadaan tidak berihram.
Boleh. Contohnya seseorang tu lalu jalan lam. Tak. Dalam keadaan dia nak buat haji ni. Nak buat umrah. Tapi bila dia lalu kat jalan lam tu, di jalan lam tu dia tidak apa? Tidak berihram. Maka kita ketika itu kita sebut apa? Wajib bayar ad-dam al-murattab al-muqaddar. Yang ketujuh ataupun yang kesembilan, mukhalafatun nazri. Mukhalafah dengan nazar. Contoh dia bernazar untuk buat haji dalam keadaan berjalan, tiba-tiba dia menunggang. Ataupun dia bernazar untuk menunggang, tak, tiba-tiba dia berjalan. Ketika itu kita sebut wajib ke atasnya apa nama? Dam at-tamattu', dam al-murattab al-muqaddar. Okey, dari tadi sebut dam al-murattab al-muqaddar, dam al-murattab al-muqaddar. Apa benda dam al-murattab al-muqaddar ini? Jadi adam al-murattab al-muqaddar, pertama kita sebut adam al-murattab. Murattab ni makna tersusun. Dengan makna seseorang tu tak boleh pindah kepada pilihan kedua, melainkan kalau lemah untuk melakukan yang pertama. Boleh. Tak boleh buat yang pertama, baru boleh pindah yang kedua. Sebab tu nama murattab, tersusun. Boleh? Okay. Al-muqaddar maknanya apa? Maknanya martabat yang kedua telah ditentukan oleh syarak dengan satu qadar yang khusus, tidak bertambah dan tidak berkurang. Tu. Jadi tak mampu yang pertama, kita pindah nombor dua. Tak mampu yang pertama, kita pindah nombor dua. Nombor dua tu pula syarak dah tentukan dah apa yang perlu kita bayar. Itu nama muqaddar, iaitu ditakdirkanlah oleh syarak. Kita tak boleh kurangkan dan kita tak boleh tambah. Okey. Jadi kalau salah seorang daripada kita laksanakan salah satu daripada 9 sebab yang telah kita sebutkan, wajib ke atasnya apa dia? Bayar ad-dam al-murattab al-muqaddar. Apa benda dam tu? Sembelih seekor kambing yang sah untuk dibuat korban. Gitu. Sembelih seekor kambing yang sah untuk dibuat korban. Ataupun naik level. Nak sembelih unta boleh, sebab unta lebih tinggi daripada kambing. Ataupun baqarah. Juga boleh. Ataupun ambil satu bahagian daripada lembu ataupun daripada unta juga boleh. Faham tu? Jadi sama ada nak sembelih seekor kambing ataupun sembelih badanah, iaitu unta ataupun lembu, ataupun satu bahagian daripada unta ataupun lembu. Okey. Lepas sembelih tu daging nak buat lagu mana? Diasing-asingkan, diagih-agihkan daging itu di tanah haram kepada orang fakir di sana. Boleh? Okey, kalau tidak ada orang atau kalau tidak ada tak jumpa kambing. Kambing tak ada. Maka boleh berpindah kepada nombor dua. Tak ada ni maknanya sama ada memang tak ada sungguh kambing ataupun ada kambing pitih tak ada. Duit tak ada. Ataupun duit ada cuma kambing dijual lebih daripada harga semasa, harga standard. Aksar min samanil mithli, lebih daripada harga semasa, harga standard. Okey. Ketika itu dia berpindah kepada nombor dua, iaitu dia berpuasa berapa hari? 10 hari. Puasa 10 hari. Iaitu 3 hari sebelum 3 hari dia buat puasa ketika mana sedang buat haji, iaitu sebelum hari ke-10 Zulhijjah, mana sebelum hari raya. Dan 7 baki daripada 10 tu dia puasa ketika sampai di negara dia, contoh Malaysia, Thailand. Boleh. Jadi 3 sebelum hari raya dan 7 selepas kembali ke tanah air dia lah. Okey, ada kata seseorang tu tak boleh nak puasa 3 hari di Mekah, mana di tanah haram tu lah. Ketika mana buat haji dia tak mampu nak puasa 3 hari kerana kesempitan waktu ataupun alasan-alasan yang munasabah, maka kita sebut dia kena puasa 10 hari di negara dia. Cuma lagu mana cara dia? Caranya ialah dia puasa 3 hari. Lepas dia puasa 3 hari tu, dia kena buka. Berapa hari buka? Buka 4 hari tambah dengan perjalanan pergi dan balik. Perjalanan pulang ke Malaysia. Contohlah kita sebut pulang ke Malaysia daripada Mekah tu sehari semalam. Maka lepas puasa 3 hari, tak terpisahkan antara puasa 3 hari dengan 7 hari lepas ni. 3 hari puasa, lepas tu
dia tak puasa 4 hari, dia tak puasa 5 hari. Lepas tu dia puasa 7 hari. 5 hari tu apa dia? 5 hari tu hari apa? 4 hari daripadanya ialah hari raya, 3 hari ayam tasyrik. Lepas tu sehari tu hari yang dia balik daripada Mekah ke Malaysia. Boleh. Sebab kalau dia di tanah haram, dia puasa 3 hari sebelum raya. Hari raya dia boleh puasa? Tak boleh. Ayam tasyrik dia boleh puasa? Tak boleh. Jadi kat situ 4 hari dah lompong. Lepas 4 hari tu baru dia cover dengan 7 hari. Cukup 10 hari betul. Jadi bila balik Malaysia, tak adalah ayam tasyrik tu dah habis dah ayam tasyrik. Tapi kita buat seolah-olah masih wujud ayam tasyrik tu, maka dia puasa 3 hari mula-mula. Lepas tu 4 hari dia tak puasa. 4 hari tu maknanya apa? Sehari hari raya, 3 hari ayam tasyrik. Lepas tu tambah sehari lagi, tempoh balik daripada Mekah ke Malaysia. Kita ambil sehari semalam sebagai contoh, tak maka 5 hari. Jadi 10 hari dia puasa, 3 hari, lepas tu 5 hari dia, cara dia nak buat 10 hari dia puasa tu lagu mana? Dia puasa 3 hari, lepas tu 5 hari dia tak puasa, lepas tu dia sambung pula dengan 7 hari. Faham tu? Naam, selesai. Jadi dah selesai bincang ad-damu al-murattab al-muqaddar. Boleh? Tu dia. Benda ni pun yalah, baca. Yang kedua, al-thani ad-damul murattab al-mu'addal. Dam yang kedua yang wajib ke atas seseorang yang buat haji ataupun umrah, ialah dam al-murattab al-mu'addal. Walahu sababan, dan bagi dam ini ada 2 sebab. Yang pertama, al-awwal al-jima'ul mufsid lil hajj. Jima' yang membatalkan haji. Kena faham molek jima' yang membatalkan haji. Bila jima' membatalkan haji? Bila jima' bersetubuh itu berlaku sebelum tahallul awal. Boleh. Maka ketika itu wajib, ketika itu kita sebut haji itu batal, dan wajib bagi orang tu, mujami' tu, tak bayar dam al-murattab al-mu'addal. Apa dam dia? Susah ni. Kena bayar sembelih seekor unta. Kalau tak ada unta, pindah kepada lembu. Kalau tak ada lembu, pindah kepada 7 ekor kambing. 7 ekor kambing yang sah untuk dibuat udhiyah, korban. Kalau tak ada juga, maka apa? Kita nilaikan harga al-badanah, harga unta. Unta berapa ribu? Contohlah kita sebut 10,000 seekor. Tak? Maka dengan RM10,000, tak, kita beli makanan yang memadai untuk bayar fitrah. Maknanya makanan ruji lah, beras, gandum, tak, dan kita agihkan kepada fuqara'il haram. Berapa banyak nak beli tu Ustaz? RM10,000. Mana RM10,000 tu beli apa? Beli apa nama tadi? Gandum, beli beras. Dapat berapa mut? Kiralah berapa harga apa semua tu. Lepas tu serahkan gandum itu kepada orang fakir miskin di tanah haram. Okey, kalau tak mampu juga, maka dia kena puasa. Setiap hari tu setiap mut tu 1 hari. Maknanya apa? Tadi kita sebut bila dia jima' wajib dia bayar seekor, wajib dia sembelih seekor unta. Kalau tak mampu, sembelih seekor lembu. Kalau tak mampu juga, sembelih 7 ekor kambing. Kalau tak mampu juga, kita takwim al-badanah. Mana unta ni berapa ribu? 10,000. Maka dengan RM10,000 tu kita kena beli gandum ataupun beras. Kemudian kita kat sana gandum lah kot, makanan asasi dia. Kita bagi 10,000 gandum, RM10,000 gandum tu, contohlah kita sebut RM10,000 tu bersamaan dengan berapa? 5,000 gantang, contoh RM10,000 sama dengan 10,000 cupak. 10,000 cupak. Contoh RM10,000 sama dengan 10,000 cupak. Ni contoh lah. Dia banyak lagi, lebih lagi. Tak? Okey. Maka 10,000 cupak tu kita agihkan kepada orang fakir miskin di tanah haram. Kalau tak mampu juga, maka kena puasa. Nak puasa banyak mana?
Setiap cupok tu sehari. Maknanya 10,000 cupok dia kena puasa berapa hari? 10,000 hari je. 10,000 hari. Mampu gitu je. Boleh ya, tapi itulah hukum syarak dalam mazhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Faham tu? Naam. Okey, cuma nak puasa tu tak wajib di tanah haram lah. Nak puasa kat rumah dia ke, nak puasa dekat mana-mana tak ada masalah. Jadi itu sebab yang pertama yang mewajibkan ad-dam al-murattab al-mu'addal. Yang kedua, al-ihsar. Yang kedua apa? Al-ihsar. Wa huwa al-man' an itmam arkanin nusuk hajjan kana aw umratan. Al-ihsar ni apa dia? Mereka yang dihalang daripada melaksanakan, daripada menyempurnakan rukun-rukun haji. Boleh. Contoh dia dah bergerak daripada Malaysia sampai di Jeddah. Sampai di Jeddah dihalang lah sebagai contoh. Ada dubak, ada polis apa semua halang daripada buat haji tahun tu. Contoh. Ataupun kita sebut helikopter pula dah. Dia punya kenderaan rosak dan sebagainya, maka apa? Mereka tak boleh nak sempurnakan rukun-rukun haji dan juga umrah. Maka ketika itu kita sebut dia tu muhsar. Bila muhsar, apa yang perlu mereka bayar? Seekor kambing yang cukup syarat untuk dibuat korban. Nak sembelih kat mana? Sembelih tempat dia diihsarkan, dihalang daripada sempurnakan haji dan umrah. Tak perlu buat tanah haram. Maknanya kalau dia ihram kat rumah, tak, tiba-tiba sampai ke LIA dihalang, tak boleh pergi oleh pihak kerajaan dan sebagainya, maka disembelih kambing situ, dia ke LIA tu boleh. Tak perlu pergi ke tanah haram sembelih dia, lepas tu berkelik semula, tak ada function tu, tak ada faedah. Okey, lepas sembelih kambing tu, maka cukur tu dengan niat tahallul. Sembelih tadi pun dengan niat tahallul. Cukur rambut kita lah, jangan cukur rambut kambing. Cukur rambut kita dengan niat tahallul. Tak. Dan disebut sini nak mesti iqtiranun niyah, disertakan niat untuk tahallul ketika mana sembelih dan cukur. Nak dahulukan yang mana? Kita dahulukan sembelih. Lepas sembelih tu barulah kita cukur. Okey. Bila sembelih tu dapat daging tu nak serah kepada siapa? Serah kepada orang fakir miskin di kawasan tu. Mana di KLIA tak ada orang miskin, serah kat situ. Boleh tak daging tu pindah ke tanah haram? Boleh. Boleh tak kita bayar duit untuk orang di tanah haram sembelih dan agihkan daging-daging di tanah haram? Juga boleh. Okay, kalau tidak ada syah, al-muhsar ini tidak jumpa syah, ataupun tak ada duit nak beli syah, ataupun kita sebut tak ada syah lah, syah memang tak ada, kambing tak ada, maka takwimkan syah tu berapa ringgit? Kita sebutlah 1,000. Okey, dengan 1,000 tu kita buat macam tadi. Kita beli apa? Kita beli 1,000 mud beras, kita agihkan kepada orang fakir miskin. Jadi kita sebut apa? Dam ni dam yang kedua ni adalah dam al-murattab al-mu'addal. Sebab apa nama murattab kita dah terang. Tak boleh pindah nombor 2. Tak, selagi mana mampu yang pertama. Selagi mana mampu, kalau berjimat kan, selagi mana mampu untuk bayar badanah, tak boleh pindah kepada baqarah. Tak boleh pindah kepada sab'un syiyah. Tak. Selagi mana mampu yang pertama tu, tak boleh pindah kepada takwim. Selagi mana mampu takwim, beli makanan serah kepada fakir miskin, tak boleh kita pindah kepada puasa gitu. Al-mu'addal apa makna al-mu'addal? Ad-damu al-murattab al-mu'addal. Al-mu'addal maknanya al-muqawwam. Al-muqawwam. Sebab apa dia namakan al-muqawwam? Sebab kita takdirkan, kita nilaikan. Kita nilaikan apa? Kita nilaikan tadi badanah unta tadi berapa ribu? 10,000. Bila 10,000 maka belilah 10,000 mud makanan serah pada fuqara'il haram. Kalau tak mampu juga barulah apa? Puasa dengan 10,000 hari. 10,000 hari bukan 10 hari dah. Bukan satu hari, 10,000 hari. Allah Alam. Baca sikit. Belakang ni dia yang tak baca mudah juga belakang ni. Yang terakhir ialah wa ma'na kauni hadha ad-dam mu'addal. Wasalis yang ketiga, dam yang ketiga, ad-damul mukhayyar al-mu'addal. Yang kedua sebelum akhir, ad-damul mukhayyar al-mu'addal walahu sababan. Dam al-mukhayyar al-mu'addal ada dua sebab. Yang pertama ialah bila mana kita rosakkan binatang yang hidup di darat, yang liar, yang boleh dimakan. Ini kita dah terang dah sebenarnya kan. Contoh, kita jumpa kijang.
Kijang tu binatang yang boleh dimakan, liar, lepas tu binatang di darat. Kita bunuh dia. Tak? Maka apa yang wajib kita bayar? Maka saya sebut sini fa in kana lahu mislun. Ada dua keadaan. Kalau binatang yang kita bunuh tu ada mislun minan na'am, ada serupa dengan na'am, dengan unta ke ataupun dengan lembu ke ataupun dengan kambing ke, maka ketika itu kita diberi 3 pilihan. Tak? Yang pertama kita sembelih al-misl. Yang pertama kita sembelih al-misl. Al-misl ni maksud dia apa? Al-misl ni binatang yang sama macam yang kita sembelih. Contoh kita sembelih kijang. Kijang ni dia rupa lebih kepada apa? Dia sebutlah kambing. Maka sembelih kambing. Boleh? Nah. Okey. Boleh. Ataupun kita diberi pilihan juga untuk takwimkan misal tadi tu. Kita bunuh kijang, kita takwimkan kepada kita convert kijang tu kepada apa? Kijang ni dia tu serupa dengan kambing. Jadi kita tak sembelih kambing sekarang ni. Kita takwimkan kambing. Kambing RM1,000. Maka RM1,000 tu kita beli 1,000 muk, kita serahkan kepada fuqara'il haram. Yang ketiga, kita diberi pilihan juga untuk puasa. Bagi setiap mud sehari. Maka seekor kambing tadi RM1,000. RM1,000 dapat 1,000 mud. Maka wajib puasa 1,000 hari semula. Dam yang ketiga ialah adamul mukhayyar al-mu'addan. Untuk wajib dam ini mesti berlaku salah satu daripada 2 sebab. Sebab yang pertama ialah seseorang tu membunuh ataupun merosakkan, sebagaimana syarah yang telah lampau lah, binatang yang tinggal di darat, yang liar, yang boleh dimakan seperti kijang. Okay, bila kita bunuh kijang sebagai contoh, apa yang wajib kita buat dan bayar? Maka disebut ada 2 perincian. Apa? Ada 2 perincian. Yang pertama, in kana lahu mislu minan na'am. Kalau kijang yang kita bunuh tu ada rupa bandingan dengan binatang ternak. Na'am ni maknanya kambing, lembu, unta. Jadi kijang lebih menyerupai apa? Lebih menyerupai kambing. Maka ketika itu kita diberi 3 pilihan. Sama ada kita nak sembelih kambing yang mujzi'ah fil udhiyah, ataupun kita nak takwimkan kambing tu. Kambing ni berapa ribu? 1,000. Dengan RM1,000 tu kita beli makanan dan kita serahkan kepada fakir miskin di tanah haram. Ataupun kita tak nak beli, kita puasa. Puasa berapa hari? Tengok RM1,000 tu boleh beli berapa mud. Dia sebutlah RM1,000 boleh beli 1,000 mud. Maka wajib puasa berapa hari? 1,000 hari. Gitu. Faham tak? Naam, makalah. Hati juga cerita bab ni. Okey. Kalau kita bunuh tu an-na'amah, burung unta, maka disebut kita kena bayar apa? Badanah, seekor kambing, seekor unta. Kalau kita bunuh tu himar wahsy. Himar wahsy. Wahsy ni himar liar, boleh dimakan himar liar. Maka kita kena kena keluarkan baqarah. Kalau tak mampu kita takwimkan baqarah. Lepas tu dengan duit tu kita beli makanan asasi dan kita serahkan kepada fuqara'il haram. Kalau tak mampu juga kita puasa dengan mud baqarah. Tu. Faham tak? Naam. Itu yang pertama. Boleh. Yang pertama saya sebut apa tadi? Binatang yang kita bunuh tu ada misal minan na'am. Contoh kijang. Perumpamaan kijang bandingan kijang ialah kambing kan. Tu. Maka kita diberi 3 pilihan. Begitu juga kalau kita bunuh satu perkara yang memang ada warid daripada Nabi dah, daripada sahabat. Contoh kita bunuh burung merpati. Maka warid daripada para sahabat, bila bunuh burung merpati, wajib kita bayar syah, seekor kambing. Sama cerita dia. Kita sembelih kambing,
agihkan kambing di tanah haram, ataupun kita takwimkan kambing tu, ataupun kita berpuasa an kulli muddin yauma. Boleh akil? Nah. Okey, yang kedua, penyelesaian yang kedua, aula misla lahu minan na'am. Ataupun tidak ada misal bagi na'am. Dalam masa sama tidak dinaqalkan daripada sahabat takdirkan binatang yang kita bunuh tu dengan sesuatu yang lain, tak ada. Dan yang kedua apa? Binatang yang kita bunuh tu tidak ada bandingan dengan binatang ternak, dengan kambing, dengan lembu, dengan unta. Tak, maka ketika itu kita diberi dua pilihan. Tak. Kita an yashtari bil qimah ta'aman li fuqara'il haram. Kita beli dengan nilai, kita beli apa? Kita beli makanan lah untuk fuqara'il haram. Mana binatang yang kita bunuh tu. Contoh binatang yang kita bunuh tu ialah kijang. Kijang tu berapa ringgit? Kijang RM1,000. Maka dengan RM1,000 tu kita beli apa? Kita beli makanan untuk fuqara'il haram. Maknanya makanan asasi lah, gandum, beras. Okey, kalau ataupun kita tak nak yang tu, kita juga diberi pilihan untuk puasa. RM1,000 nilai kijang, RM1,000 kalau beli makanan dapat 1,000 mud, maka kita kena puasa 1,000 hari. Faham tu? Nah. Ya Allah, ya Allah. Tu dia. Yang terakhir, an-naw' ar-rabi' ad-damul mukhayyar al-muqaddam. Dam yang terakhir ialah dam al-mukhayyar al-muqaddar. Nah, sebelum tu kita sebut dulu sebab apa dia namakan dam ini dam al-mukhayyar tadi, yang atas tadi. Sebab diberi pilihan nak buat yang pertama ke, yang kedua ke, yang ketiga boleh. Tak. Sebab apa nama al-mu'addal? Sebab akhir sekali kembali kepada takwim. Kita tak nak sembelih seekor kambing. Kambing tu kita takwimkan, nilaikan dia RM1,000. Dengan RM1,000 tu kita buat apa? Kita beli makanan asasi untuk tanah, untuk orang-orang fakir di tanah haram. Tak nak juga buat tu, maka kita puasa. RM1,000 boleh beli 1,000 mud, maka kita puasa 1,000 hari. Faham tu? Okay. Yang terakhir dah ni. Lepas ni kita nak masuk babul buyu', babul bay'. Khatimatun fi bayani muhassali a'malil hajj, tu baca sendirilah. Mata mudah. Pinau lah ni. Au an-naw' ar-rabi' ad-damul mukhayyar al-muqaddar. Dam al-mukhayyar al-muqaddar walahu asbabun sab'ah. Untuk wajib dam al-mukhayyar al-muqaddam ni ada 7 sebab. Bila berlaku salah satu maka wajib bayar ad-dam al-mukhayyar al-muqaddar. Okey. Sebab apa nama al-mukhayyar? Sebab diberi pilihan. Sebab apa nama muqaddar? Sebab dia telah ditakdirkan, ditentukan oleh syarak. Bila tak mampu yang pertama, pindah yang kedua. Yang kedua tu telah ditentukan oleh syarak apa dia. Tak, yang perlu kita buat, yang perlu kita bayar, denda apa yang perlu kita laksanakan, keluarkan. Jadi ada 7 sebab yang ni. Yang pertama, kita hilangkan 3 helai bulu. Tak, hilangkan 3 helai bulu rambut. Maka wajiblah dam al-mukhayyar al-muqaddar. Tapi kalau selai sahaja, maka wajib bayar 1 mud sahaja untuk fakir miskin. Kalau 2 helai sahaja kita gugurkan, maka wajib kita bayar 2 mud. Yang kedua, qalamu salasati adfar fa aksar. Kita potong 3 kuku. 3 kuku di mana? 1, 2, 3. Tu. 1, 2, 3. Boleh. Maka ketika itu apa? Wajib dam tadilah. Kalau kita potong 1 kuku je, 1 mud kena bayar. Kalau 2 kuku, 2 mud. Yang ketiga, lubusul muhit lirrajul. Pakai pakaian yang meliputi tubuh badan. Seperti baju ni. Ketika sedang ihram pakai baju ni, kena bayar dam tadilah. Ar-rabi' dahnus sya'r. Kita minyakkan rambut. Yang kelima, isti'malut tib. Itu guna wangian pada badan. Yang keenam, muqaddimatul jima'. Muqaddimah bagi bersetubuh, pegang, cium dengan syahwat. Yang ketujuh, jima' yang tidak membatalkan haji. Kalau jima' membatalkan haji, kita sebut tadi wajib dam apa? Adamu al-murattab al-mu'addal. Sekarang ni jima' yang tidak membatalkan haji. Contohnya apa? Bersetubuh kali kedua selepas batal haji. Dia sebelum dia tahallul, dia jima', batal haji dia. Lepas jima' tu jima' pula.
round 2 contoh. Dah. Maka kita sebut round 2 tu tidak membatalkan haji. Sebab apa tak membatalkan haji? Sebab haji dah batal. Sesuatu yang dah batal tak boleh dibatalkan lagi. Boleh? Jadi setubuh yang kedua tu mewajibkan dam al-mukhayyar al-muqaddar. Contoh lain ialah bersetubuh antara dua tahallul. Habis tahallul pertama setubuh. Lepas tu baru dia selesaikan tahallul yang kedua. Ketika itu juga kita sebut haji tak batal, tapi wajib bayar dam al-mukhayyar al-muqaddar. Okey, jadi 7 sebab tu. Bila berlaku salah satu cukup syarat dia semua tu, tak, maka wajib bayar ad-dam al-mukhayyar al-muqaddar. Apa dam tu? Sembelih seekor kambing atau tu au, sebab tu nama mukhayyar, ataupun puasa 3 hari, ataupun sedekah 3 gantang makanan asasi lah kepada 6 orang fakir miskin. Boleh 3 gantang makanan kepada 6 orang fakir miskin. Mana seorang tu lebih kurang dapat apa? Nisfu sa' lah, setengah sa'. Boleh. Jadi mukhayyar sebab kita diberi pilihan. Contoh, saya menghilangkan 3 helai rambut, maka wajib ke atas saya sembelih seekor kambing. Saya tak nak, boleh pindah kepada nombor 2. Tak. Walaupun secara tasyahhi puasa 3 hari betul-betul, tak nak juga, malas puasa, letih, maka saya sedekah. Sedekah banyak mana? 6 cupok, 3 cupok, bukan 3 cupok, 3 gantang. Gantang ni tak 3 kilo lah, 2 kilo, 2.75 kilo. Tu 2.75 kilo dekat 3 kilo lah. Tak, itu satu gantang. Kalau 3 gantang lebih kurang 10 kilo lah. 10 kilo kita serahkan kepada apa? Kepada 6 orang fakir miskin. Setiap fakir miskin tu dapat separuh sa'. Separuh sa' ni lebih kurang 1,5 kilo. Boleh? Okey, selesai kat situ. Okey, jadi mukhayyar jelas sebab kita boleh pilih. Muqaddar sebab dia telah ditentukan. Taklif ni sebab telah ditentukan. Mana 3 pilihan tu telah ditentukan oleh syarak. Secara jelas. Boleh, sebab tu nama muqaddar. Selesai kat situ. Jadi buku surat seterusnya tu khatimatun fi bayani muhassali a'mali ayyamil hajj, yang tu boleh baca sendiri. Hari ke-8 kita buat apa, hari ke-9 kita buat apa, hari ke-10 kita buat apa, hari ke-11 kita buat apa, 12 kita buat apa, sampai hari ke-13. Tapi biasanya kalau tak pernah pergi haji macam saya ni, baca pening kotlah. Pening sikit sebab kita tak tahu tempat tu kat mana. Tak apa nak jelas molek lah sebab tak pernah pergi. Orang yang pernah pergi dia mudah, lebih cepat faham lah bab haji ni. Jadi secara teori tu saya boleh lah ajar, tapi kalau praktikal sampai sana saya rasanya duduk diam seorang-seorang diri juga. Tak ada orang bawa. Sebab tempat orang kita tak kenal, kita tak tahu kat mana minanya, kat mana apa tu nak melontar jamrah, nak jamratul aqabah, jamrah tu ni boleh. Jadi mesti ada orang bawa, walaupun kita penuh haji 14 kali dah kita ni, ataupun bab haji ni. Faham tak? Jadi selesailah perbahasan mengenai bab ibadat. Alhamdulillah ya rabbil alamin. InsyaAllah lepas ni kita akan masuk perbahasan bab buyuk, bab jual beli. Jadi kalau tengoknya, kalau kitab ni kan, apa? Dia banyak ni dah kita baca. Untuk juzuk 1. Baki juzuk ni, lepas tu sejuzuk lagi menghimpunkan buyuk, munakahat dengan juga jinayat. Jadi sekarang ni kita dah masuk siri ke-43. InsyaAllah untuk khatam dia dalam 80 kali. Paling-paling banyak pun 100 kali lah, lam yujawis mi'ata dars insyaAllah. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah, apa yang dah kita pelajari daripada bab ibadat ni, jangan lupa ulang kaji lah. Belajar tak ulang kaji memang tak akan ingat lah. Ulang kaji pun tak ingat. Sekali 2. Lebih-lebih lagi kalau tak ulang kaji. Kira baca saja ambil berkat. Tapi tahanlah daripada tak belajar langsung. Faham tak? Am hadza faqat. InsyaAllah kita bertemu lagi pada hari esok dengan bacaan kitab Mutammimatu al-Ajurumiyah dalam bab al-asma'ul lati ta'malu amal al-fi'l. Kemudian pada hari Khamis ini kita akan mulakan perbahasan bab buyuk. Dia boleh ajak sahabat-sahabat yang lain
Kita akan ajar bab jual beli mengikut mazhab Syafi'i. Tanpa kita sentuh sangatlah masalah-masalah semasa. Sebab masalah semasa dah jadi koktail lah. Dia pandangan ni pun dia ambil, pandangan ni pun dia petik, pandangan ni pun akhir sekali harus. Lepas tu hak ni mazhab Syafi'i haram. Dia petik hak tu, dia petik hak ni akhir sekali harus. Tak, tidak ada masalah lah tu untuk maslahat yang tertentu dah. Terdesak sangat. Tapi kita nak ajar mazhab Syafi'i supaya faham mazhab Syafi'i dulu sebelum kita masuk ke masalah ma'asarah. Hadza faqat minni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.